Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammad Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada pencipta syurga dan pencipta neraka, kita dapat menyambung kelas kita berkaitan dengan syarah Hisnul Muslim. Pada malam ini kita ke belakang. Kita patut ke belakang. Muka surat 155, iaitu pada perkara yang ke-62. Pada perkara yang ke-62 daripada syarah Hisnul Muslim, penulis menyatakan, qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi, Allahumma bi'ilmika al-ghaiba wa qudratika 'ala al-khalqika ahyini ma 'amilta al-hayata khayran li wa tawaffani idza 'amilta al-wafata khayran li. Allahumma inni as'aluka khashyataka fil ghaibi wasyahadati wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadabi wa as'aluka al qasda fil ghina wal faqri wa as'aluka na'iman la yanfadu wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati'u wa as'aluka ar-ridha'a ba'da al-qada' wa as'aluka barda al-'aishi ba'da al-maut wa as'aluka ladhata an-nadhari ila wajhika wash-shawqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a مضرة أو مضرة وشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا hudatan muhtadina. Kata penulis terjemahan dia, ya Allah, dengan pengetahuanmu tentang perkara yang gaib dan kekuasaanmu terhadap para makhluk, hidupkanlah diriku selama menurutmu hidup itu lebih baik untuk diriku. Matikanlah diriku kalau menurutmu mati itu lebih baik buat diriku. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu untuk selalu takut kepadamu di kala sepi atau di tengah keramaian. Aku memohon kepadamu untuk bisa mengucapkan kalimah hak dalam keadaan senang atau marah. Aku memohon kepadamu agar mampu berlaku sederhana pada saat kaya maupun miskin. Aku memohon kepadamu kenikmatan yang tidak pernah habis. Aku memohon padamu kesejukan hati yang tidak pernah musnah. Aku memohon padamu untuk tidak
untuk bisa bersikap redha setelah takdir yang engkau tentukan. Aku memohon padamu kehidupan yang sejuk setelah mati. Aku memohon kepadamu kelazatan memandang wajahmu di syurga dan kerinduan untuk berjumpa denganmu tanpa penderitaan yang membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman dan jadilah kami sebagai orang-orang yang bisa menyampaikan petunjuk lagi selalu mendapat petunjuk. Dan jadikanlah kami sebagai orang yang bisa menyampaikan petunjuk lagi selalu mendapat petunjuk. Kata penulis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan selainnya. Hadis ini dikatakan mempunyai kedudukannya yang sahih. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir menjadi saksi Nabi membaca doa ini. Nabi membaca doa ini dalam salat Nabi. Ulama kita sebut, ikhwan, dalam syarah dia, apa-apa yang Nabi pernah baca, sama ada Nabi baca dalam sembahyang, doa sembahyang, dalam kes ini Nabi baca dalam sembahyang, maka kita boleh baca benda itu dalam dan luar sembahyang, asalkan benda itu sabit kepada Nabi. Yang lebih indahnya, kita meletakkan doa itu pada tempat yang Nabi letak. Itu sangat-sangat indah. Baik, sebelum kita ke bawah ni, dia tengok penulis nak kata apa. Saya nak membawa kita sedikit kepada pelajaran kita yang telah silam, iaitu renungan balik apakah yang dimaksudkan dengan makna ibadah. Sebab ini yang kita nak rumus, yang kita nak lihat daripada doa Nabi ni, dalam iftitah Nabi ni. Nabi baca ni untuk sembahyang malam. Dia ada kena mengena dengan maksud apa itu yang kita faham daripada konsep ibadat. Kita balik kepada makna yang kita belajar awal-awal dulu. Bila kita sebut ibadat, apa makna ibadah? Pertama, kita dipanggil hamba. Kita dipanggil ibadur rahman, ataupun kita ni abdullah, hamba Allah. Kita kata kita hamba Allah. Perkataan Allah itu adalah semulia-mulia lafaz, sebesar-besar perkataan dan setinggi-tinggi ucapan. Allah merujuk kepada zat yang disembah, yang diibadahi dengan benar. Itu makna Allah. Kita kata Allahu la ilaha illallah, merujuk pada makna hanya kepada Allah kita beribadat. Dan Allah itu maksud dia al-ma'luh, yang diibadahi. Kita ibadat pada Allah. Baik, kita dikatakan hamba Allah. Abdu dalam bahasa kita terjemah dengan makna manusia ke, ataupun makhluk. Kita kata makhluk yang tunduk, dengar kata, ikut perintah, tak melawan. Kita abdullah, kita tunduk pada Allah, dengar kata Allah, kita tak melawan. Dengar kata dengan makna kata kita dengar kata Allah dalam keadaan tak terlintas dalam hati kita untuk langgar perintah Allah. Walaupun dalam hidup kita ni banyak perintah Allah yang kita langgar. Maksudnya ialah kita dengan Allah, kita tak pernah cadang nak langgar perintah Tuhan. Tak ada cadangan, tak ada niat pun, tak terlintas, tak merancang. Tetapi kadang-kadang dalam hidup kita, ketika kita diminta buat keputusan ataupun kita melalui kehidupan yang waqi'i, yang reality, kita terlanggar. Terlanggar itu bukan dengan sengaja. Kalau kita langgar dengan sengaja, maka kita akan merosakkan ini, abdu ni, kalimah hamba ni. Kalimah hamba tu kita rosakkan. Kerana hamba itu seorang yang taat pada Allah dengan tidak ada nawaitu, cadangan, ingatan untuk derhaka Tuhan dia. Kita dengan Tuhan, selalu kita akan cuba ingat Tuhan, dan kita akan cuba mengelak apa-apa yang boleh melupakan kita pada Tuhan. Kenapa? Kerana melupakan Tuhan adalah semerbahaya keadaan.
Kita panggil lalai, kita panggil alpa. Ya, Al-Quran menyebut tentang ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Lalai maksudnya dia lupa Tuhan. Allah kata la takunu kalladhi nanasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan jadi orang yang lupa Allah. Maka Allah akan buat apa kepada dia? Allah akan jadikan dia lupa pada diri dia. Jangan lupa Allah. Jangan cadang nak lupa Allah. Jangan sekali-kali cadang nak melupai Allah. Nanti kesan dia Allah lupakan kita kepada diri kita. Dan itu suatu malapetaka yang besar. Yang ketiga, ikhwan, kita dengan hidup kita ni apa dia? Dengan hidup kita ini, Allah itu akan selalu kita syukuri. Kita syukur. Imam Ghazali kata, apabila kita sebut syukur, kita tak perlu sebut sabar dan redha. Kerana syukur menghimpunkan dua itu. Kalau kita kata syukur, kita tak perlu ulang perkataan sabar dan redha. Hatta kalimah-kalimah lain, tawakal, tak perlu kita ulang. Kerana makam syukur adalah, nak sampai pada makam syukur, dia kena melepasi tabakat bawah ni. Tak mungkin satu orang tu syukur, dia kalau tak ada sifat sabar, tak mungkin. Tapi, kalau satu orang tu dikatakan sabar, belum tentu dia ada syukur, belum tentu. Ini siapa yang hurai begini? Imam Ghazali dalam kitab dia di bawah bab syukur dan sabar. Pasal itu diangkat perkataan kita dengan Allah ni, kita selalu syukur. Allah kata wa qalilun min ibadiy syakur. Allah kata sikit hamba aku yang syukur. Dan ketika Allah kata sabar, Allah tak sebut sikit atau banyak. Allah kata sampaikan khabar gembira pada orang yang sabar. Orang yang sabar ni mungkin banyak, tetapi orang yang bersyukur ini, di kalangan orang yang sabar, dia sabar dengan sifat syukur itu mungkin kurang. Orang yang syukur adalah orang yang sabar, orang yang redha, orang yang tawakal pada Allah. Orang yang menjadikan Allah Ta'ala itu wakil, bertindak dalam semua urusan dia. Kita dengan Allah Ta'ala ni ikhwan, kita syukur. Kita sangat syukur. Kita mensyukuri. Dengan makna kata kita berulang-ulang nak sebut kata ini daripada Allah, kita ra'i. Kita tak sebut apa pun daripada kita, kesemuanya kita sebut daripada Allah, daripada Allah. Hamba, seorang hamba, kita kata kita abdullah, hamba Allah bermakna seorang yang taat pada Allah, ingat pada Allah, dan dia seorang yang syukur Allah. Itu kita, betul? Itu kita. Allah kata dalam ayat dia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kesimpulan daripada ayat itu, Allah katakan Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Untuk ibadah. Apa makna ibadah? Ibadah bermakna ketundukan, kerendahan hati. Ibadah bermakna kita merendah hati, kita tadarru', kita khudu', kita inqiyad. Merendah, tersimpuh kita. Kita tunduk dengan jiwa yang tunduk. Bukan badan tunduk, jiwa yang sombong. Tak. Kita memang kita tunduk dengan jiwa yang tunduk. Ibadat dilihat daripada segi bahasa bermakna ketundukan, kerendahan, kan? Ibadat dilihat daripada sudut istilah. Yang ni kita nak pakai, nak kait dengan doa yang kita baca ni. Seperti yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah di dalam kitab dia Fatawa. Dalam kitab dia Majmu'ul Fatawa. Dia kata, bila kata ibadat, ismun jami'. Ibadat itu adalah suatu nama yang dia jami', dia menghimpunkan. Likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali az-zahirah wal batinah. Bila kita sebut ibadat, dia satu nama. Ibadat itu satu isim, satu nama. Nama apa? Nama benda. Ibadat itu adalah nama yang isi muatannya ialah
kecintaan dan keredaan Allah. Bila sebut ibadat, muatan dia adalah kecintaan dan keredaan Allah, yang membabitkan perkataan kita, perbuatan kita, yang zahir maupun yang batin. Itu ibadat. Jadi apabila kita sebut ibadat, dan kita ingat ayat yang Allah Ta'ala sebut, tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat. Ibadat punya tabaqat itu banyak, jenis-jenis ibadat itu banyak. Tapi kita ambil keseluruhan, sebutlah semayang ke puasa ke, dia masuk di dalam kumpulan ibadat. Apabila kata benda itu ibadat jenis badan ke, ibadat jenis perkataan ke, ibadat jenis hati ke, nama kata dia ibadat, dia mesti ini kena ada. Apa dia? Ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Dia mesti capai kepada puncak ada kecintaan dan keredaan. Kecintaan merujuk pada makna apa? Kecintaan merujuk kepada makna respon Tuhan, dia terima ibadat kita. Respon Tuhan dia terima. Itu makna cinta. Kalau kita mencintai seseorang, dia tolak cinta kita, itu bermakna cinta ditolak. Cinta bermakna respon Tuhan menerima. Tak dipanggil cinta kalau kita berkeseorangan dalam mendakwa cinta Tuhan. Bila kata cinta, Tuhan respon, Tuhan balas. Jadi dalam satu-satu ibadat, mestilah kita menampakkan kecintaan Tuhan, balas balik. Kerana ibadat itu dia melibatkan perkataan. Ada ibadat jenis perkataan, zikir, baca Quran, al-amru bil ma'ruf wa nahyu, macam-macam. Dan ada ibadat melibatkan perbuatan. Kita puasa, kita haji, kita umrah, kita sedekah, kita bagi zakat, kita tolong mengangkat benda-benda yang menghalang orang di jalan. Ini melibatkan perbuatan. Dan ada ibadat melibatkan hati, seperti niat, sabar, syukur. Dia melibatkan sifat karakter hati. Walau apa pun ibadat yang kita lakukan, kita mesti menzahirkan makam yang pertama dalam ibadat. Kena pastikan betul-betul bahawa perkataan yang kita ucap, Allah cintai, Allah telah cintai. Bukan teragak-agak, yang aku ucap ni Tuhan respon ke tak, aku pun tak pasti. Yang tu tak akan jadi ibadat. Jadi macam mana nak pasti benda tu? Kepastian itu kita jumpa melalui perkataan Tuhan sendiri. Qala Allah, qala Rasul. Nas, dalil agama. Dan ibadat itu melibatkan keredaan Tuhan. Bila kita buat, dia redha dengan kita. Dia nak bagi syurga daripada kita. Dia nak bagi kita tengok wajah dia di hari akhirat. Maka semua ibadat, pakej ibadat yang kita buat, apabila kita kata itu ibadat, perkataankah, perbuatankah, hatikah, pasal dia kata yang zahir dan yang batin, bila kita masukkan dia dalam ibadat, dan sememangnya kita dijadikan untuk ibadat, kita kena pastikan di situ wujud kecintaan dan keredaan Allah. Kalau orang kata pada kita, mustahil aku tahu Allah Ta'ala cinta dan redha, jawapannya tidak. Tidak mustahil. Kerana setiap benda Allah redha, setiap benda Allah cinta, Allah dah bagi tahu dah dalam kalam dia. Allah dah bagi tahu dah melalui 23 tahun kehidupan Rasul yang dia hantar untuk menjadi teladan pada kita. Maka apa benda? Zikir, amalan-amalan jenis perbuatan, amalan-amalan hati, amalan-amalan zahir, amalan-amalan batin yang membawa kepada cinta dan redha Allah, telah pun selama 23 tahun Nabi tunjuk pada kita. Maka ibadat yang kita lakukan mesti sampai kepada di sini. Setelah kita buat benda ni semua, kita sangat takut
kalau apa-apa yang kita buat itu tidak sempurna. Mesti buat lagu tu, itu mesti kewajipan. Tapi kesempurnaan itu yang kadang-kadang kita gagal. Kesempurnaan solat. So, solat kena sah, mesti kena jaga. Kalau solat tak sah, kita nak kena sembahyang lagi. Solat kita tak boleh batal. Tetapi kesempurnaan solat itu, yang itulah setiap orang ada berbeza. Tak sama. Khusyuk itu adalah kesempurnaan solat, bukan syarat sah solat. Kalau khusyuk syarat sah solat, habislah kita ni. Bukan kata kita, saya lah tengok wajah sahabat ni memang kocok. Saya ni jahanam. Lingkup. Jadi ikhwan, tengok tadi, ibadat melibatkan kecintaan Allah dan keredaan Allah, melibatkan perkataan, perbuatan yang zahir dan yang batin. Apabila kita masuk dalam sembahyang, tadi ibadat kan, kita masuk dalam solat sembahyang. Selama kita sembahyang, kita tengok daripada kita ambil wuduk, kita takbir, Allahu Akbar. Semua perbuatan-perbuatan dan perkataan kita dalam solat, sampailah kita duduk tahiyat nak bagi salam. Ada tak kita boleh kata, ada satu sudut daripada takbir sampai bagi salam, bahagian perkataan kita, perbuatan kita, ya Allah tak cinta dan tak redha? Ada tak? Ada tak? Allahu Akbar. Kita tak akan Allahu Akbar kalau tidak angkat adas dulu. Kita dah bersih dah. Kita dah bersih dah. Kita tak berhadas depan Tuhan. Lepas tu kita takbir, Allahu Akbar. Kita start membaca. Kemudian berlakulah perbuatan. Kita rokok, i'tidal, sujud antara dua sujud, sujud balik, sambung rakaat atau duduk tahiyat. Ada tak dalam sepanjang perbuatan itu kita rasa ada juzuk-juzuk yang Allah tak cinta dan tak redha? Maka saya fikir tak ada. Semuanya Allah cinta dan Allah redha. Dalam bentuk kita dah beruduk sebelum tu dah Allah cinta dan Allah redha. Dan Allah sebut dalam ayat Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang taubat dan orang yang membersihkan diri dengan wuduk. Dia angkat ada kecil, dia angkat ada besar, Allah kasih dia bila tengok dia buat benda tu. Lepas tu kita takbir, Allahu Akbar. Sebut nama Allah. Mungkinkah Allah tak cinta? Mungkinkah Allah tak redha? Ya. Lepas tu kita baca Fatihah. Kesemua itu Allah cinta. Ketika berada pada zon kecintaan Allah yang sangat hakiki, yang sangat memuncak, Nabi SAW baca doa ni. Nabi baca doa ni. Takbir. Ada antum boleh bayang bagaimana kekasih Allah ni, dia semayang, dia mendekatkan diri kepada Allah. Orang putih kata so special. Betul? Sangat-sangat special. Istimewa dia. Hati dia, gerak-geri dia, tindak tanduk dia. Muhammad Al-Mukhtar. Muhammad Al-Mustafa. Muhammad yang terpilih. Muhammad adalah pilihan. Bukan kata diri dia, akhlak dia, jiwa dia, pemikiran dia. Dia Al-Mukhtar. Dia Al-Mustafa. Dia sangat-sangat unik. Dia takbir, Allahu Akbar. Dia berada dalam zon hakiki pada ibadat, iaitu tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat. Maka setelah Muhammad takbir, Allahu Akbar, benda pertama setelah takbir, dia kata yang ni. Bermakna dia kata doa ni ketika dia memang dekat sungguh dengan kecintaan dan keredaan Tuhan. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi. Ya Allah, dengan ilmu pengetahuan engkau tentang benda-benda ghaib. Ghaib di sisi kita tapi nyata di sisi Allah. Allah 'allamul ghuyub, bukan kata ghaib, 'allamul ghuyub. Allah sangat ghaib, ghuyub itu plural. Alamul ghuyub, alam bermakna ilmu Tuhan sangat dahsyat tentang benda-benda ghuyub, benda-benda yang sangat tak nampak di sisi kita, tersembunyi di sisi kita. Sama ada alam ghaib yang kita tak nampak, ataupun takdir kita, ataupun perkara-perkara apa yang nak jadi selepas ni.
Walaupun benda tu tidak ghaib sebenarnya, tapi kita tak tahu lagi. Maka dianggap tersembunyilah ghaib. Apa makna ghaib? Ma ghaba 'anil hissi. Apa yang tak dapat dijangkau oleh panca indera. Mata, telinga, hidung dalam bentuk rasa. Mata, telinga, hidung, tangan, rasa, syauq. Rasa dalam bentuk ciuman. Nak cium tak boleh, nak dengar tak boleh, nak tengok tak boleh, nak sentuh tak boleh. Maka itu dipanggil hissi. Ghaba 'anil hissi. Apa yang tak nampak. Jadi sekali lagi nak jadi apa? Tak nampak pada mata kita. Tak dapat kita nak sentuh. Allahumma ya Allah, bi'ilmika al-ghaiba. Pengetahuan engkau sangat nyata terhadap benda ghaib. Wa qudratika ala khalqika. Kemampuan engkau, kekuasaan engkau atas semua makhluk ciptaan engkau. Bukan kata kita, semua makhluk ciptaan kita. Sifat Tuhan kan? Sifat rububiyah Tuhan yang mesti kita tahu ada 4 kan? Satu apa dia? Tuhan Maha Kaya. Satu. Yang kedua, Tuhan Maha Mulia. 3, Tuhan Maha Kuasa. 4, Tuhan Maha Kuat. Betul? Tuhan itu Ghani. Tuhan itu Al-Izzu, mulia. Tuhan itu Al-Qudratu, Qudrah, kuasa. Dan dia Al-Qawi, dia Maha Kuat. Itu sifat rububiyah dia. Dan sifat kita pula sebagai hamba, bukan kata kita, semua hamba memiliki sifat ini. Apa dia? Pertama, fakir. Kita adalah fakir kepada Allah. Yang kedua, kita hina di sisi Allah. Kita hina di sisi Allah. Sebab Allah kata, indallah, di sisi Allah yang mulia, inna akramakum indallah, inna akramakum indallah, akramakum indallah, akramakum indallah. Kalau di sisi Allah, kamu, siapa dia Tuhan pandang orang yang mulia? Attaqakum. Attaqakum, yang takwa. Jadi bukanlah lain daripada takwa. So, siapa yang memiliki segala-gala belum ada pangkat mulia di sisi Allah. Bermakna dia hina. Kita semua ni hina. Ketiga, kita bersifat dengan al-izzu, al-ajzu, ketidakmampuan. Kita selalu akan hilang kemampuan. Maka kita kata la haula wala quwwata illa billah. Dan yang keempat apa dia? Kita ad-dha'ifu, lemah. 4 itu adalah asas hidup kita. Dan 4 yang tadi adalah milik Tuhan. Allahumma ya Allah bi'ilmikal ghaiba wa qudratika ala khalqika. Ya Allah, di atas ilmu engkau terhadap perkara-perkara yang ghaib dan kemampuan, kekuasaan yang kau miliki atas semua makhluk. Ahyini ma amilta al-hayata khairan li wa tawaffani iza amilta al-wafata khairan li. Ahyini, bahasa kita lembut, ahyini. Berilah kepada aku suatu kehidupan. Berilah aku suatu kehidupan. Bukan perkataan dia macam diterjemahkan apa? Matikanlah aku, tidak. Bukan makna mati apa? Mati, cabutlah nyawa aku, tak. Ahyini, hidup dengan makna berilah kepada aku suatu kehidupan. Kehidupan yang mana? Kehidupan yang berkaitan dengan pengetahuan engkau terhadap benda ghaib dan kekuasaan yang kau miliki atas semua makhluk yang termasuk di dalamnya aku adalah makhluk engkau, ya Allah. Berilah kepada aku suatu kehidupan. Ma'amilta al-hayata khairan li. Kehidupan macam mana? Yang pada ilmu engkau kehidupan itu baik untuk aku. Ya, ini adalah satu perkataan yang sangat dahsyat, sangat tawakal dan pasrah, yang tak mungkin disebut oleh satu orang yang tidak bermaksud dengan ungkapan ini. Kalau kita tidak bermaksud dengan ungkapan ini kita sebut, maka dia akan jadi daun di atas ayak di atas daun keladi.
wa tawaffani. Perkataan dia diterjemah dengan makna matikan aku, wafatkan aku. Iza amilta al-wafata khairan li. Ya. Tetapi wafat di sini bukan dibaca dengan makna wafat. Selesaikanlah hidup aku. Kerana mati bermakna apa? Selesai, habis. Habislah urusan kita atas dunia, selesai. Kita akan balik ke akhirat. Kita tidak berhak kata pada Tuhan, hang bagi aku hidup, hang bagi aku mati. Oh, tidak. Kita tak bercakap bahasa setajam itu. Kita kata, ya Allah, tawaffani. Kau bereskanlah hidup aku di dunia ni. Dengan makna kata, kau jemputlah aku balik, ya Allah. Aku balik. Iza amilta al-wafata khairan li. Apabila dalam ilmu engkau kesudahan aku di dunia ini baik untuk aku. Jadi tak terberhenti, ya Allah, matikan aku, hidupkan aku, tidak. Dia punya idhafah dia, sandaran dia kepada khairan, sebuah kebaikan. Artinya yang diminta awal daripada doa ni bukanlah, ya Allah, bagilah aku hidup dan bagilah aku mati. Tak, bukan begitu. Tapi disandarkan kepada sebuah kebaikan, yang kebaikan itu menjadi ilmu di sisi Allah. Menjadi suatu kekuasaan Tuhan. Tuhan boleh mengubah, Tuhan boleh jadikan dia, Tuhan boleh jadikan kebaikan itu di sini, dan Tuhan boleh jadikan kebaikan itu di sana, di akhirat. Di mana pun Tuhan letak kita memohon kebaikan yang ada di sisi Allah itu. Jadi bukanlah, oh Tuhan, kau cabutkanlah nyawa aku. Tidak begitu. Jadi doa ini sama dengan doa yang kita belajar dalam bab jenazah. Bila satu orang tu ditimpa mudarat teruk, janganlah dia minta mati, tapi dia katalah, ya Allah, hidupkanlah aku. Kiranya hidup itu baik untuk, dan matikanlah aku. Kiranya mati itu baik untuk aku. Bukanlah bermakna Tuhan, matikanlah aku, Tuhan, hidupkanlah aku. Tidak. Sandaran dia adalah kebaikan yang kita tak tahu. Apakah kebaikan kita dapat? Kita duk tanggung semua ni, tak mati-mati lagi ni. Apa kebaikannya? Sakit teruk, antu ambil contoh yang kita realiti dalam hidup. Realiti dalam hidup. Orang sakit, orang susah, dahlah dia sakit, dahlah dia miskin, dia tak ada duit, rumah pun tak ada, kerja pun tak tentu hala. Lepas tu sakit pula. Sakit pula. Ada anak orang miskin. Anak orang miskin kena batu karang. Batu karang sebiji ya. Tapi nak sedut keluar tu, doktor minta 4,000. 4,000 dia minta. Mak dia menega, pak menega pasal malam sana, pasal malam sini. Sehari RM60, RM70. Nak dapat 4,000, nak himpun, nak bagi lepas anak pergi sedut batu karang tu, agak-agak macam mana dia bertarung. Dahlah miskin, susah, sakit. Apa kebaikan dia? Allahumma bi'ilmikal ghaib. Hanya engkau lah memiliki ilmu terhadap benda ghaib. Aku tak tahu, Tuhan. Dan paling unik, Tuhan, aku tak tahu kenapa engkau mentakdirkan ini. Cumanya aku tahu satu, ya Allah, ilmu engkau, kekuasaan engkau, seluruhnya diseliputi dengan kebaikan. Kebaikan itu aku pohon. Orang miskin nak dapat 4,000. Kita tengok orang yang kadang-kadang kaya-kaya, dia pun kena saman saja 200 juta, 30 juta. Court bagi kepada mereka compound juta. Kita 4,000. Pelik. Orang bayar saman 10,000. Orang ni nak selamat nyawa, 4,000 cari tak jumpa. Ya subhanallah. Kadang-kadang orang pamer kekayaan dia dalam bentuk mengeliurkan. Betul memang. Mengeliurkan kan menteliurkan? Mengeliurkan. Pamer kekayaan. Sedangkan orang miskin di bawah nak cari 4,000. Kadang-kadang kena pergi masjid ke masjid, buat kutipan, nak dapat 4,000. Di tengah-tengah negara ini kaya raya,
Pemimpin atasan semua kaya, rakyat nak cari 4,000 batu karang, jadi beggars dalam negara sendiri. Apa kebaikan untuk orang miskin ni? Kalau doktor tu dia minta 4,000 tu, dia panggil 2-3 orang kawan dia doktor yang pakar-pakar, dia pun collection sama dia pun selesai dah kes ni. Tapi dia akan kata, kalau semua penyakit kami buat lagu tu, kami duit kereta pun tak lepas bayar. Apa kebaikan ni semua? Kita tak tahu. Maka ketika kita berada pada zon diseliputi dengan kecintaan dan keredaan Tuhan, kita ucap kalimah ni, supaya kalimah ini tidak mengguriskan, tidak mencetuskan suatu hubungan yang tak baik antara kita dengan Tuhan. Kita tak sebut di luar sembahyang, kita tak sebut ketika kita marah, kita takut bahasa kita ini bahasa yang tak elok. Ketika kita dalam keadaan bersih, zahir dan batin, berada pada zon yang sangat-sangat istimewa dengan Tuhan, kemuncak cinta dan redha Tuhan itu sampai pada kita, maka kita sampaikan pada Tuhan, Allahumma bi'ilmika al-ghaiba wa qudratika ala khalqika ahyini ma amilta al-hayata khairan li wa tawaffani iza amilta al-wafatu khairan li. Tengok ikhwan, penulis cuba nak bawa kita faham. Penulis kata, adapun sabda Nabi, ma amilta hayata khairan li, artinya apabila kehidupan itu lebih baik bagiku menurut pengetahuanmu tentang yang gaib. Demikian juga makna wa tawaffani iza alimta wafata khairan li, yakni apabila kematian itu lebih baik bagiku menurut pengetahuanmu. Ya. Kalau menurut pengetahuan kita, apalah kebaikan dia? Tapi Allah Ta'ala itu, dia Allamul Ghuyub, pengetahuan dia tentang benda yang kita tak tahu, sangat dahsyat. Sabda Nabi, apa dia? Biawi ni nak baca jadi susah. Apa dia? Khashyataka fil ghaibi wasyahada. Penulis pada perkataan yang kedua, Nabi kata, Allahumma inni as'aluka khashyataka fil ghaibi wasyahada. Penulis ambil pada perkataan khashyataka fil ghaibi wasyahada. Sesungguhnya ya Allah, aku minta pada engkau, minta apa? Iaitu aku, yakni ketika sendirian dan ketika aku berada pada keramaian. Maksudnya adalah rasa takut di setiap waktu. Aku minta pada engkau ya Allah perasaan khasyah, takut pada Allah, fil ghaib, ketika kita seorang-seorang, wasyahadah, dan kita berada di tengah ramai. Allah tidak mencabut kepada kita perasaan takut Allah. Kenapa ikhwan? Kerana hakikat kita di sisi Allah adalah, hakikatnya ialah ketika kita bersama Allah, bukan macam ni. Kalau kita boleh cakap dalam kuliah lagu ni sampai terharu, kita air mata kita boleh turun, itu bukan hakikat kita dengan Tuhan lagi. Kerana kita bukan bersendirian dengan Tuhan. Hakikatnya ialah kita dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan itu bila? Apabila kita mengiktiraf, itu masa kita dengan Tuhan. Macam kita makan, sampai kuliah kita makan ada kari pap, ada cuk badak kan. Kita makan kari pap, makan cuk badak, kita sembang, ngongang. Masa kita duduk sembang tu, jiwa kita iktiraf dah, ini masa kita dengan Tuhan. Ataupun kita pisahkan, kita kata ni masa kita sembang. Maka bila kita pisah sesuatu dengan Tuhan, sesuatu itu tidak ada nilai di sisi Tuhan. Tuhan mau sesuatu yang kita dengan Tuhan. Maka Allah kata, wal 'asr innal insana lafi khus. Cuba tengok ayat tu. Manusia adalah rugi. Kenapa rugi? Lafi khus. Betul Allah kata illa. Yang illa ni istisna lah. Nak habaq kata yang tak rugi. Masa dia habaq rugi, lafi khus. Semuanya secara umum. Lafi khus. Nakirah. Semuanya secara umum susunan ayat.
Tapi illa, tengok dia hubung macam mana, illa allazina amanu, ya, wa amilu as-salihat, melainkan orang yang amanu, iman ni apa dia, ikhwan? Iman ini adalah hati membenarkan Tuhan. Iya, tak akan ada suatu masa, suatu keadaan apa yang kita berhubung dengan Tuhan akan masuk dalam kerugian. Tidak ada. Masa makan ke, masa minum ke, hatta ketika kita nak jamah isteri kita, jamah macam kasar, kasar juga, pegang, oh, lagi lembut. Lagi dia pegang. Atau kita bersama dengan isteri, tak dianjurkan jangan berpisah dengan Tuhan. Macam mana? Diajak kepada kita satu doa, Allahumma jannibni syaitan, jannibni, ya Allah, jannibni, jauhkanlah aku ya Allah, hindarkanlah aku daripada syaitan, dan jauhlah syaitan daripada aku. Walaupun keadaan itu, keadaan kita boleh kata momen tu mungkin seketika kita berada pada dunia ni hakikatnya, tetapi memulakan dengan nama Allah tidak ada kerugian. Maka momen tu, apa Nabi sebut dalam hadis Abi Dzar dalam riwayat Muslim, kerana momen tu kita kata nama Allah, maka Abi Dzar kata seluruhnya ditulis pahala kita bersedekah. Maka tidak ada masa kita hubung dengan Tuhan yang masa itu akan masuk di dalam lafi khusr. Tidak ada. Kerana iman, bila kata iman, dia terus kita dengan Tuhan. Bila kata amal saleh, terus kita dengan Tuhan. Allah mengkecualikan mereka dari kerugian. Walaupun mereka duduk di waktu yang waktu itu dikaitkan dengan rugi. Mereka di kalimah illa dalam bahasa Arab merujukkan kepada istithna. Dikecualikan orang ni, dilindung mereka ini. Orang yang semua kena hujan, mereka dipayung walaupun tempat yang sama. Allah payung daripada batak basah. Walaupun tempat yang sama, masa yang sama, the same place, the same time, the same activity, tapi mereka tidak basah. Kenapa? Mereka berhubung dengan Tuhan. Walaupun kita makan, kita main bola, kita bersukan, kita beriadah, tapi apabila kita kata, apabila kita buat kenyataan hati kita main bola, kawan kata, oh subhanallah, kita tengoklah padang ni Allah Ta'ala buat begitu dahsyat nah. Hang time main bola pun nak cerita pasal agama. Kita telah pun iktiraf masa tu bukan dengan Tuhan. Maka masa itulah masa yang paling tak ada nilai di sisi kita. Maka indallah, di sisi Allah, siapakah orang yang mulia? Orang yang menghubungkan masa dia dengan Tuhan. Tak kira masa tu dia buat apa. Dia makan, dia sembang, dia melawak, dia bersama isteri, dia bersama anak-anak. Hatta, maafkan saya, hatta kita melangkah, kaki kita ke tandas, hanya untuk membuang sisa makanan kita yang tak ada nilai dalam dunia, kita memulakan dengan bismillah. Allah mengira masa itu tidak sia-sia. Kenapa? Sesuatu yang dihubung dengan Tuhan tidak pernah masuk di dalam kategori rugi. Maka Allah panggil manusia di hari akhirat, Allah menyatakan khasirat dunya wal akhirah, zalika huwa khusranul mubin. Allah kata, bagaimana kamu boleh rugi dunia dan kamu boleh rugi akhirat? Allah kata, kamu tahu tak, sesungguhnya inilah kerugian yang sangat nyata. Subhanallah ikhwan, penulis memberi penjelasan kepada kita bahawa ketika kita bersendirian, kita minta khasyyataka fil ghaib. Ketika kita berada dalam keadaan sunyi-sunyi, kita nak Allah Ta'ala jangan cabut perasaan ingat pada dia. Kita salat, kita zikir, kita sembang, kita melawak, kita duduk dalam kereta, kita pergi mana pun. Kita pergilah Cameron Highlands sekalipun. Kita kena boh, kita kena boh, apa lagi satu, apa, barat tea. Kita beli strawberry, kita boleh buat tosai di Cameron Highland. Kan?
Tetapi apabila kita tak memisahkan hati kita dengan Tuhan, tak pernah kita pisahkan hati kita dengan Tuhan, maka Tuhan memelihara kita daripada terjebak dengan kerugian. Kan ada orang kata jangan buang masa. Betul yang boleh saya jangan buang masa lah. Maka kita bertanya pada orang tu, apa makna jangan buang masa? Dia kata isilah masa kita dengan perkara yang bermanfaat. Apa dia? Dia suruh dengan membaca, itu manfaat. Do something for your side income, itu mungkin manfaat dunia nampak. Tetapi yang sedang kita katakan ini hakikat daripada rugi ataupun tidak. Jangan buang umur, jangan buang masa, jangan buang tenaga, jangan buang kesemuanya. Kita baca buku, kita berolahraga, kita bekerja. Apabila kita pisah hati kita dengan Tuhan, itulah masa yang tidak bermanfaat, itulah dikatakan masa yang sia-sia dan yang terbuang. Walaupun anda sedang baca buku, walaupun anda sedang bekerja mencari nafkah untuk anak, bila kita cabut hati kita, kita pisahkan, kita kata lah ni aku bukan dengan Tuhan, tengah malam lah dengan Tuhan, terus masa tu jadi sia-sia. Kita sentiasa dengan, kenapa awal tadi? Apa dia? Allah ditaati, tak didurhaka, itu bukan perbuatan. Tapi apa? Ingatan nak derhaka tak ada. Ya, itu masa kita. Banyak daripada masa kita dipenuhi dengan ingatan, bukan dengan perbuatan. Innamal a'malu binniyat. Niat mendahului perbuatan. Semua tu Tuhan nak bagi pahala. Allah diingati, tidak di. Biasanya kita ingat Allah di dalam salat, tilawatul Quran, zikir, majlis macam ni. Sekejap lagi kita pergi makan. Mustahilkah satu orang gelak kukah-kukah dia lupa Tuhan? Boleh jadi kan? Tapi tak mustahil dia ingat Tuhan. Kalau sampai dia gelak tu, dia ingat dia, Allah, hang lah bagi aku boleh gelak. Kalau hang tak bagi nikmat aku boleh berseronok lagu ni, tak manalah aku nak seronok. Mungkin orang tu tengok mereka ni tak ada kerja lain, menghabiskan masa dengan duk gelak lagu tu. Tapi di sisi Tuhan, masa itu bukan sia-sia. Kerana dia berhubung dengan Tuhan. Kita sedang mencari manfaat dunia semata-mata. Pasal itu kita kata, apalah buat semua ni, apalah buat semua ni. Lepas tu kita tengoklah hasil kita di hari akhirat tu macam mana. Allah kata, tilka darul akhiratu naj'aluha. Tengok ayat ni. Tilka darul akhiratu. Allah kata itulah dia akhirat. Itulah darul akhirah, negeri akhirat. Naj'aluha. Kami jadikan akhirat itu, kata Allah. Kami jadikan akhirat itu, kata Allah, untuk siapa? Allazina la yuriduna uluwan. Kami jadikan akhirat itu untuk orang-orang yang hidup dalam dunia tidak hidup dengan sifat tinggi bongkak. Yuridu. Kami jadikan akhirat itu untuk orang-orang yang mereka hidup dengan apa? Mereka hidup di dunia bukanlah mencari uluwan fil ardi wala fasada. Bukanlah mereka cari ulu, tinggi, gak, dan bukanlah mencari kerosakan. Wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik selalu berpihak menyebelahi orang yang bertakwa. Satu orang baca buku, cara dia baca dia nak habaq dia Mr. Somebody. Cara dia beruniform dia nak habaq dia macam Mak Sudin kan. Makcik tak boleh macam ni. Makcik bukan orang biasa. Makcik orang ada-ada. Betul cakap kau orang beli. Aku memang orang ada-ada. Ya, Mak Aziz, aku ada 2 cincin belian tau. Ya, kami orang ada-ada. Cara dia cakap, cara dia bagi tahu ke orang. Kita memiliki kekayaan, itu bukan satu kecelaan. Tapi cara kita paparkan. Uluan. Kita nak abang kata kita tinggi. Kesemuanya Tuhan kata tidak ada akibat yang baik. Akibat yang baik ada pada orang yang bertakwa. Ya ikhwan. Ini yang sedang Nabi, penulis bagi tahu yang Nabi baca. Kemudian pada perkataan kalimat al-haq.
Nabi doa dalam doa dia, wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Ya Allah, minta kalimah hak ada di lidah kita ketika kita marah dan tak marah, yakni mengucap kalimah yang benar, dan maksudnya adalah memohon pertolongan dengan taufiknya agar dapat berbicara dengan kalimah yang benar. Sabda Nabi, fir ridha wal ghadab, yakni dalam keadaan marah, gembira dan marah. Atau maknanya ketika orang gembira merasa senang, dan saat marahnya orangnya marah. Ya, dua keadaan itu, dalam keadaan kita marah ataupun kita tak marah, Nabi minta setiap itulah kalimah hak ada pada lidah kita. Ketika marah, lidah kita suka, ya, lidah kita suka. Sekarang ni sekarang ni kita kata apa, normal apa, natural apa, situation, normal situasi, bermakna tak ada apa-apalah. Macam ni, saya tahu keburukan sahabat tahu keburukan saya tahu keburukan abali tahu keburukan saya. It's okay. Pasal apa? Kita berada pada normal situation. Situasi kita ni normal, maka tak ada apa-apa. Saya tahu kelemahan sahabat tahu kelemahan saya. Lepas kita sembahyang sekali lagi, tak ada apa-apa, tak ganggu apa. Tetapi ketika kita marah, dia memberi bekas yang sangat buruk bila kita tahu keburukan orang. Terutama orang yang kita tahu buruk tu, orang tu kita marah. Dia bagi kesan salat kita, dia bagi kesan kepada situasi kita. Ketika itu, ya, bila gelombang marah, ledakan marah memuncak, kita boleh stop dah mulut kita nak ungkap sesuatu supaya kalimah kita jadi kalimatul haq. Saya tahu keburukan sahabat, orang lain tak tahu, saya tahu, kan? Tak ada apa-apa lah. Tapi bila something happen, mula Allahumma cerita lagu tu, cerita makin hot, macam kita naik Air Asia ada hot seat. Dia jadi hot. Wow. Ketika itu sahabat, pengetahuan buruk kita tentang orang akan menyebabkan kalimah hak tak boleh ada di mulut kita. Maka kita tanya daripada awal, daripada apa kelebihan kita simpan keburukan orang? Apa kelebihan dia? Orang tu memang ada buruk. Kalau betul dia ada buruk, berdasarkan ilmu yang kita ada, kita tak payah campur dengan dia. Dan untuk simpan, sahabat, simpan ni senang. Nak delete susah, sahabat. Simpan ni senang. Ada ramai laki-laki baik wanita yang mereka mengalami apa nama kita panggil dark agel ke ages, tak biasa dengar. Alamak, saya convert, saya convert. Saya mau putih. Dark ages. Dark ages. Iya sahabat. Apa? Pakcik convert juga? Alhamdulillah. Kita mengalami zaman gelap. Betul? Zaman gelap. Betul, macam mana kan seseorang tu dia boleh berjaya keluar. Dia bergerak, dia keluar daripada zaman gelap. So Allah bagi kehidupan dan akhirnya dia bertemu jodoh dengan satu-satu orang. Dan ada orang bagi nasihat kepada dia, dia kena cerita kepada pasangan dia dulu siapa. Kena cerita. Kalau tak cerita, maksud dia kita jadi isteri atau suami yang tidak jujur. So pasangan kita dia kena tahu kita ni luar dalam. Okeylah, nak cerita lah. Bukan cerita ke orang lain pun. Cerita dekat kita punya maplay, kita punya porno juga. Tapi bila kita cerita, kita melihat pasangan kita. Sekarang kita tengok, kita senyum, Allah comelnya dia, how sweet you, how smart you. Kan? Kawan tu tidur pun kita kata, so sweet my husband. Okay. Pasal tu tak tahu apa lagi.
Bila dia mula cerita, dia macam mana, dia asal mana, saya membesar di lorong garu. Oh no, kalau dia kata lorong Perlis lain bab, orang tak kenal. Dia pergi habang nama yang sampai kita pergi Amsterdam kenal. Saya membesar di lorong tu. Tadi yang kita tengok dia tidur ni, dia minum pun so sweet, so nice, so pretty. Kita dah, alamak, dia minta ayak depan kita. Allah. Tadi kita tak tahu apa. Kepada kita dia adalah angel. Kan? Pada kita dia adalah angel. Pakcik Anwar tahu angel? Malaikat. Ini sudah abang bagi tahu. Kan? Nanti saya adjust pakcik masuk convent, pakcik boleh belajar banyak. Angel. Tapi setelah kita tahu siapa dia sebelum ni, dengan siapa dia berkawan, apakah detik-detik gelap dia telah lalui, kita nak delete benda tu payah, kawan. Bagi orang yang very sensitive emosi, very emotional, dia punya molekul emosi tu very sensitive. Sensitif dia sampai pada peringkat critical thinking. Critical. Emosi dia critical. Habis tak ada dia kata, pasal apa sebelum kahwin hantar abang ni semua? Maksudnya apa? Apa tu? Pasal apa sebelum kahwin hantar abang? Maksudnya apa? Kalau aku tahu sebelum tu, maybe aku tak ambil. Pasal apa? Dah masak, dah bubuh semua peria-peria semua masuk dalam ni, aku pun rasa baik punya aku nak telan, hang beritahu peria busuk. Kalau hang beritahu peria kata, aku terima lagi, kencing manis bagus. Peria busuk. Hang nak suruh aku telan. Maka kerana itu tidak ada kebaikan kita menyimpan keburukan orang. Ketika kita berada marah, tak puas hati dengan orang tu, even kawan tu tak ada apa buruk dengan kita, tapi ketika kita tak puas hati dengan dia, keburukan dia akan menjadi takaran dalam penimbang kita untuk bercakap, untuk trust dia. Maka Nabi minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, kalimatul haq fi ridha wal ghadab. Dan Nabi kata al-qasdu, iaitu pada perkataan wa as'aluka al-qasda fil ghina wal faqr. Al-qasdu yakni selalu sederhana dalam semua perkara. Sama ada maksudnya bersikap pertengahan tanpa adanya kecondongan kepada salah satu sifat berlebihan atau menyepelekan, itu mengenepikan. Yakni aku memohon kepadamu kondisi yang pertengahan dalam hal kemiskinan dan kekayaan, tidak terlalu miskin dan tidak terlalu kaya. Nabi minta al-qasdu. Al-qasdu kesederhanaan, masa kaya, masa fakir. Apa dia kesederhanaan masa kaya? Kita tak tonjol kekayaan kita dalam keadaan melampau dan hulu. Kekalkan kaya kita. Kekayaan ni satu manfaat yang besar kita boleh buat dengan kekayaan. Tapi kita apa dia? Sederhana. Kita ada 4 juta, 5 juta. Kita hanya sederhana. Tak perlu kita tunjuk buku akaun ke orang. Apa tak percaya aku ada 4 juta. Tengok. Aku bukan bank-bank biasalah. Aku Citibank lah. Citibank. Apa semua bank kongki aku. Mula. Bank-bank yang orang tak pernah dengar. Dia tu pergi tunjuk satu bank. Mula. Dulu orang tua-tua dulu dia nak pergi tandas, dia kata pergi bank. Mesti nak pergi bank. Buka bank juga. Dia kata buka. Sebab terlalu miskin itu akan menyeret orang tersebut meninggalkan kesabaran dan membawa kepada celaan terhadap takdir, dan bahkan berbicara dengan berbagai bentuk cacian. Sedangkan orang kaya raya itu dapat membawa orang tersebut untuk melampaui batas dan berbuat kerosakan. Kerananya perkara yang paling baik adalah pertengahan. Sabda Nabi, aku minta padamu ya Allah, wa as'aluka na'iman la yanfadu. Na'iman la yanfad, yakni tidak pernah hilang, iaitu nikmat surga. Lalu Nabi bersabda,
qurrata aini la tanqati', iaitu wa as'aluka qurrata ainin la tanqati', iaitu kiasan dari kebahagiaan dan kegembiraan. Dikatakan qurrata ainahu artinya dia bergembira dan senang kerananya. Adanya mengertikan yakni tercapainya impian sehingga membuat hatinya rela, membuat tenteram dan tidak memimpikan hal yang lainnya. Ini Nabi pohon. Nabi kata wa as'aluka na'iman la yanfad, minta nikmat yang kekal iaitu syurga, dan minta penyejuk mata yang penyejuk mata itu la tanqati', tak putus, tak habis. Apa dia? Kesemua ini adalah nikmat dan kebahagiaan dalam syurga. Sabda Nabi meminta pada Allah, wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada', yakni memohon setelah kebaikan dan keburukan yang telah engkau tentukan pada diriku. Adapun dengan kebaikan, maka ia akan rela dan menerimanya dan tidak memaksa diri untuk mencari tambahan kebaikan itu, dan ia bersyukur atas apa yang telah diberikan padanya. Sedangkan dengan keburukan, maka dia bersabar dan tidak menjadi kufur. Dan minta kepada Allah Ta'ala supaya dia mendapat apa ikhwan, redha dengan qada. Tadi daripada awal-awal Nabi sebut tadi, dengan ilmu Tuhan yang terhadap ghaib, kekuasaan Tuhan pada makhluk, minta diberi hidup kalau ada kebaikan, minta diberi wafat kalau ada kebaikan. Maka Tuhan akan memutuskan untuk kita. Bila Tuhan putus, kita diminta ada perasaan redha. Setelah qada itu ada pada kita redha. Apa makna redha ikhwan? Mata hati kita, pikiran kita dapat melihat hikmah yang Tuhan catat pada kita. Sabda Nabi, wa as'aluka bardal 'aish ba'dal mauti. Ini juga kata kiasan untuk kondisi penuh dengan ketenteraman. Wa as'aluka barda al-'aish. 'Aish bermakna kehidupan. Barda bermakna dingin, sejuk. Dingin, sejuk, barda. Al-'aish kehidupan. 'Aish kehidupan. Ba'dal maut. Ya Allah, bagilah setelah aku mati ni kehidupan aku yang menyenangkan, yang nyaman, ya Allah. Tak ada himpitan kubur, tidak ada hukuman, tidak ada azab dalam kubur. Itu dikatakan bardal 'aish ba'dal maut. Nabi minta kerana adanya kesengsaraan setelah daripada mati. Nabi bersabda, wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika. Yakni yang diminta di sini adalah melihat Allah dengan penuh kelazatan. Tidak hanya merasa cukup dengan permintaan dapat melihat semata sebagai bentuk permintaan untuk meminta segala yang berlebih dalam melihatnya, dalam intensitas melihatnya. Sebab ada perbezaan antara sekadar melihat dan melihat dengan penuh kelazatan. Nabi minta pada Allah dengan permintaan yang mengharukan, iaitu ladzatan nazar. Melihat Tuhan satu bab, tapi ladzatan nazar, bila tengok Tuhan, lazat. Ya. Bukan kata lihat semata-mata. Nak dapat kelazatan melihat wajah Allah. Nabi minta sebenarnya macam tu. Dan Nabi memohon pada Allah tentang wasyauqa ila liqa'ika. Asyauqa, yakni aku memohon padamu kelazatan, kerinduan untuk bertemu denganmu. Asyauq maknanya terpaut jiwa terhadap sesuatu. Syauq, rindu. Syauq, rindu. Rindu kita, ya Allah. Rindu nak berjumpa dengan kau. Sampailah rindu itu menyebabkan nak tengok engkau dengan penuh kelazatan. Nabi memohon pada Allah Ta'ala fi ghairi dharra. Ini berkaitan dengan sabda beliau, ahyini iza amilta hayata khairan li,
yakni hidupkanlah aku jika engkau menginginkan aku untuk hidup tanpa penderitaan dan tidak pula mendapat fitnah yang menyesatkan, dan matikanlah aku jika engkau menginginkan diriku untuk mati tanpa penderitaan dan tidak pula mendapat fitnah yang menyesatkan ketika ajal tiba. Ya, perkataan di akhir ini fi ghairi dharra'a mudarratin, ini balik kepada permintaan yang awal-awal sekali. Kalau hidup dalam keadaan tidak ada mudarat, kalau mati tak ada mudarat. Kalau hidup tidak ada fitnah dan mati tidak ada fitnah, hidup tidak berjumpa dengan kesesatan, mati juga tak dihimpunkan bersama orang yang sesat. Ad-dharra adalah keadaan yang membahayakan, yakni antonim apa itu? Ini yang Indonesia, berlawanan. Kata berlawanan daripada as-sarra. Oh betul. Sarra bermakna senang. Sarra bermakna senang, bahagia. Ad-dharra disifatkan dengan membahayakan, fitnah, dengan menyesatkan. Tujuannya untuk menguatkan hal itu dan menunjukkan makna yang lebih. Ya, supaya hidup ataupun Allah bagi pada kita kematian, di situ tidak ada dharra dan mudir. Tidak ada kesusahan. Menunjukkan kesusahan itu yang dharra itu satu susah dah. Mudirah pun susah dah, tapi dia datang dalam bentuk taukid. Kesusahan yang menyusahkan, sengsara yang membawa pada penderitaan. Ya Allah, kalau aku hidup, yang ni semua bagi aku tak jumpa. Kalau aku mati, bagi ini semua tak jumpa. Seolah-olah makna khairan yang ada pada ungkapan di atas tadi, inilah makna dia. Apa makna matikanlah aku dengan kebaikan, hidupkanlah aku dengan kebaikan? Artinya kebaikan itu adalah ghairi dharra mudirrah, tidak berjumpa dengan derita yang menderitakan, walaupun masa hidup, walaupun sesudah mati. Kata penulis, Nabi meminta Allahumma zayyinna bizinatil iman, yakni dengan syariat, sebab syariat itu adalah perhiasan iman. Maknanya bimbinglah kami untuk menunaikan ketaatan padamu dan menjalankan syariatmu hingga hal itu menjadi perhiasan bagi kami di dunia dan di akhirat kelak. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman. Zayyinna bizinatil iman, hiyahlah kami dengan iman. Penulis kata maknanya, hiyahkanlah kami hidup di atas landasan syariat, kerana syariat itu adalah tunjang kepada iman. Perkataan Nabi pada akhirnya, waja'alna hudatan muhtadina, iaitu hudatan, kalimah jamak daripada hadi, artinya padukanlah kami pada diri kami antara menyampaikan petunjuk dan mendapat petunjuk. Ya Allah, jadikanlah kami ini, ya Allah, sebagai orang yang menyampaikan petunjuk dan mendapat petunjuk. Kami ini orang yang hudatan dan muhtadin. Kami orang yang membawa petunjuk dan kami orang yang mendapat petunjuk. Kerana ramai juga kita ikhwan, kita boleh menyampaikan petunjuk, tetapi tingkah laku kita seharian tak menunjukkan kita di atas petunjuk. Ikhwan, itu di antara perkara yang dapat kita berkongsi tentang doa Nabi ini. Riwayatkan daripada Ammar bin Yasir di dalam hadis An-Nasa'i, Ahmad, yang kedudukan hadis ini dinyatakan sahih. Jadi ikhwan, kita cuba apa? Kalau kita ada masa, kita hafallah sebaris. Hafallah kalau kita ada masa. Kita boleh baca dalam iftitah sama macam Nabi. Kita boleh baca luar sembahyang. Kita boleh jadikan dia doa. Sangat menarik. Isi kandungan dia sangat membimbing hati budi. InsyaAllah selepas ni kita akan tengok lagi satu penulis kata, Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka wahidul ahadus samadu allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li zunubi
innaka antal ghafurur rahim. Ini apakah pula penulis nak memberi penjelasan kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil